Selamat pagi adik-adik. Apa khabar? Harap semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat saja. Hari yang baru, episod yang baru, tapi masih lagi bersama hos yang sama. Saya Mara Natasha, hos adik-adik dalam rancangan Cergas bersama Jurulatih SSM, Sekolah Sukan Malaysia yang dibawakan khas oleh Didik TV KPM. Semalam, Coach Ajmal dah ajar kita macam-macam kemahiran asas menggunakan mini hurdle ni, dan hari ni Coach dah sediakan 4 aktiviti baru untuk kita belajar. Dah tak sabar nak tahu apa aktiviti ni kan? Jadi sekarang ni jom kita cari Coach Ajmal. Inilah dia, Coach Ajmal, jurulatih dan juga bekas atlet negara. Apa khabar, Coach? Baik, Alhamdulillah. Amira, apa khabar? Khabar baik juga. Coach, sebenarnya kan ramai adik-adik tanya Mara tahu. Sebenarnya kan Mara, satu hari ni kita kena praktis berapa lama? 3 jam, 4 jam. Sebenarnya berapa lama, Coach? Sebagai atlet ni kan, apa saranan Coach untuk adik-adik di rumah berapa lama diorang kena exercise? Okey, untuk latihan, dia tak bergantung pada berapa lama kita training. Tak semestinya makin lama kita training, kita akan jadi makin bagus. Tak semestinya. Okey, kita megang konsep pentingkan kualiti bukannya kuantiti. Okey, jadi kalau tahap adik-adik mengikut tahap masing-masing. Kalau tahap adik-adik kat rumah sebagai beginner, okey, mungkin 1 jam dah cukup. Ataupun setengah jam mungkin dah cukup. Okey, untuk yang prestasi tinggi mungkin memerlukan 2 hingga 3 jam satu hari. Jadi masa Coach train dulu kan? Coach train hari-hari tu? Okey, dalam seminggu kita ada 7 hari. Basically saya training Isnin sehingga Sabtu 6 hari, dan hari ke-7 tu adalah hari untuk kita rehat dan kita mengembalikan semula kita punya recovery, stamina. Untuk kita rehat betul-betul rehat satu hari tu, kita akan rehat betul-betul cukup supaya stamina kita akan segera pulih. Sebab dah 6 hari kita dah training penat, jadi hari ke-7 tu masa untuk kita recovery. Jadi adik-adik semua praktis juga, tapi kena rehatlah satu hari. Betul, rehat kan. Okay. Dan setiap hari tu bolehlah macam 1 jam, 1 jam setengah. Betul tak, Coach? Betul. Sebab badan kita bukannya macam robot. Betul. Badan kita ni ada otot, ada sendi dan tulang. Jadi kita perlukan rehat untuk mengembalikan. Sebab apabila kita berlatih, sebenarnya Mera, otot-otot kita ni ada sel-sel otot kita yang rosak. Sebab tu lepas latihan, esok harinya badan kita rasa sakit. Itu makna otot kita dah rosak. Okey, jadi saya rasa adik-adik kat rumah pun dah bersedia ni, dah tak sabar dah nak warm up ni. Jadi seperti biasa, tinggalkan pentas pada Coach. Okey adik-adik, bersama kembali dengan Coach Ajmal. Pada hari ini kita akan buat aktiviti yang lebih menarik masih menggunakan mini hurdle. Tapi sebelum tu, jangan lupa kita perlu buat warm up terlebih dahulu. Okey, untuk aktiviti warm up pada hari ini, kita akan membuat squat jump. Okey, tapi sebelum tu saya nak ingatkan adik-adik kat rumah semua supaya teruskan fokus. Okey, teruskan fokus bersama Coach sebab masih lagi banyak aktiviti menarik selepas ini. Okey, kita teruskan dengan aktiviti squat jump. Aktiviti yang pertama untuk memanaskan badan. Okey, caranya mudah saja. Okey, buka kaki seluas bahu. Okey, nampak bahu di sini, kemudian lurus kaki. Kemudian tangan letakkan di pinggang. Okey, dan duduk dalam posisi squat. Okey, turun, kemudian lompat. Okey, saya akan tunjukkan bahagian sisi, okey, supaya adik-adik akan nampak dengan lebih jelas. Okey, tangan di pinggang, kaki dibuka seluas bahu, turunkan pinggul, okey, dan kemudian lompat. Okey, jadi ulang aktiviti ini sebanyak 8 ke 10 kali. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput atlet saya untuk melakukan aktiviti ini. Okey, bersedia semua? Okey, jom kita lakukan. Jump, squat. Okey, baiklah. Itu sahaja, selesai sudah untuk aktiviti memanaskan badan kita yang pertama pada hari ini.
Okey, baiklah adik-adik di rumah. Jangan penat dulu, jangan berhenti dulu sebab kita masih ada lagi satu aktiviti manaskan badan. Okey, aktiviti yang kedua ini diberi nama lunges jump. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana lunges jump ni dibuat. Okey, yang pertama, berdiri tegak. Okey, kaki kanan ke hadapan. Yang paling penting, tangan anda mesti pelari. Adik-adik semua nak jadi pelari yang hebat bukan? Jadi kita kena ikut tangan seperti pelari. Okey. Kemudian lompat. Tukar kaki. Okey. Boleh ikut saja. Okey. Saya akan buat lagi sekali. Tukar kaki. Lompat dan tukar kaki. Lompat, tukar kaki. Okey. Lakuan ini perlu dibuat sebanyak 8 ke 10 kali ulangan. Jadi, selepas ini saya minta atlet-atlet saya bersedia untuk melakukan lunges jump. Okey, bersedia semua? Okey. Okey, mulakan dengan kaki kanan di hadapan. Okey, tangan seperti pelari, bersedia. Dan mula. Okey, adik-adik di rumah, begitulah bagaimana cara lunges jump dilakukan. Okey, baiklah adik-adik. Seperti coach cakap sebelum ni, aspek keselamatan memainkan peranan yang sangat penting. Jadi, coach nak tekan kat sini dua aspek keselamatan. Okey, yang pertama, pastikan sebelum melakukan apa sahaja aktiviti, pastikan persekitaran adik-adik selamat untuk dilakukan aktiviti. Okey, dan yang kedua, pastikan pakaian ataupun kasut yang sesuai untuk melakukan aktiviti. Okey, jangan kita nak berlari atas jalan, atas lantai yang rata, kita pakai kasut bola pula. Okey, tak sesuai. Okey, jadi pakai kasut sukan ataupun kasut jogging yang sesuai dengan aktiviti kita. Okey, baiklah adik-adik di rumah. Selepas sesi manaskan badan kita sebentar tadi, coach harap adik-adik semua dekat rumah dah bersedia untuk melakukan aktiviti kita yang pertama. Okey, aktiviti yang mencabar. Sebab apa? Sebab aktiviti pertama, kita terus guna mini hurdle. Sebelum ni, aktiviti pertama, coach guna pita pelekat dulu ataupun tape. Tapi untuk kali ini, episod kali ini, ada kelainan sikit. Adik-adik pun dah mahir sikit. Coach terus mulakan aktiviti yang pertama dengan mini hurdle. Okey, aktiviti yang pertama ini diberi nama B-skip. Okey, jadi coach tunjukkan macam mana B-skip dilakukan. Okey, B-skip. Okey, berdiri tegak seperti biasa. Mini hurdle. Kemudian, kaki diangkat, lutut diangkat. Kemudian, luruskan kaki. Okey, luruskan kaki, cuba sentuh hujung. Okey. Okey, coach buat lagi sekali. Okey. Lutut angkat, buka kaki dan landing. Sambung lagi kaki sebelah, luruskan kaki. Sambung lagi, angkat lutut, luruskan kaki, landing. Angkat lutut, luruskan kaki, kemudian landing. Okey, coach akan buat dengan berterusan supaya adik-adik boleh faham, boleh nampak dengan jelas. Okey, jalan seperti biasa. Luruskan kaki. Okey, jadi begitulah bagaimana aktiviti B-skip dilakukan. Okey, sebelum tu saya nak menjemput atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti B-skip. Okey, terus. Okey, bersedia. Okey, dalam keadaan berjalan ya. Okey, ready, go. Okey, good. Cuba sentuh hujung kaki. Okey, good. Okey, bagus. Boleh ulang lagi sekali. Okey. Okey, perhatikan kaki di bawah. Atlet saya melakukan lonjakan. Okey, boleh ulang lagi sekali. Okey, perhatikan kaki bawah. Okey, atlet saya melakukan lonjakan. Okey, boleh nampak? Okey. Okey, bagus. Terima kasih. Okey, adik-adik di rumah, jadi begitulah bagaimana aktiviti B-skip dibuat. Okey, adik-adik di rumah, baiklah. Memandangkan aktiviti kita hari ini agak
memenatkan. Jadi, saya nak adik-adik semua terus fokus dan relax di rumah. Jangan berhenti dulu sebab kita masih ada banyak lagi aktiviti yang menarik. Okey, sebelum tu saya nak perkenalkan aktiviti kita yang kedua. Aktiviti kedua ini diberi nama High Knee Two Step. Okey, saya akan tunjukkan cara bagaimana ia dilakukan. Okey, high knee seperti biasa. Okey, high knee, lutut tinggi, berlari. Apa two step tu? Two step tu adalah kita melangkah dan mendarat di dalam satu petak ni, satu antara mini hurdle ni, dua langkah. Dua langkah, satu, dua, satu, dua. Okey, saya ulang. Okey. Okey, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Okey. Berbeza dengan one step. Kalau one step, kita akan buat satu step saja di tengah-tengah. Macam ni. Satu, dua, satu. Okey, kita akan tunjukkan high knee with two step. Okey. Mudah saja. Tarik nafas. Okey, relax. Okey. Pandang di hadapan. Tangan seperti pelari. Kemudian, lari. Satu, dua. Okey. Saya akan tunjukkan sekali lagi. Jika ingat, dua tapak di dalam mini hurdle. Okey, jadi begitulah bagaimana aktiviti high knee two step dilakukan. Jadi sebelum kita pergi aktiviti seterusnya, saya minta atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti high knee with two step. Okey, Zua bersedia? Okey, ingat langkah yang perlu dilakukan, tangan seperti pelari, kemudian landing di tengah-tengah, dua kaki dan begitulah seterusnya bersambung. Okey, boleh? Okey, ready? Go. Okey, good. Okey. Okey, pastikan pinggang sentiasa dalam keadaan stay tall ataupun tinggi. Okey, jangan sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi. Okey, itu adalah teknik yang tak bagus. Okey, teruskan sekali. Perhatikan pinggang dia dan juga lutut. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Okey, jadi begitulah bagaimana aktiviti high knee two step dilakukan. Aktiviti ini untuk meningkatkan frekuensi adik-adik semua supaya menjadi lebih laju dan cepat. Okey, itu saja untuk aktiviti yang kedua. Okey, adik-adik di rumah, macam mana aktiviti yang coach dah tunjuk tadi? Harap-harap adik-adik kat rumah semua dapat ikut lagi latihan yang coach bagi. Tapi tak apa, kita akan teruskan lagi dengan aktiviti yang menarik. Okey, selepas ini kita masih lagi akan menggunakan mini hurdles tetapi dengan cara yang berbeza. Okey, cara yang ketiga ini adalah lateral walk. Okey, macam mana cara lateral walk? Apa itu lateral walk? Okey, saya akan tunjukkan. Okey, yang pertama, pandang ke sisi ataupun dalam keadaan mengiring. Sisi badan menghadap mini hurdle. Begini. Okey. Kemudian, tangan seperti pelari. Seperti biasa, seperti coach selalu cakap, tangan sentiasa dalam keadaan seperti pelari. Okey, kemudian angkat lutut. Langkah mengiring. Kedua kaki sama. Okey, nampak? 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, boleh nampak semua dekat rumah? Tak apa, coach akan tunjuk sekali lagi. Jangan risau. Okey. Sekarang coach akan pusing arah yang bertentangan. Okey, nampak? Badan mengiring menghadap mini hurdle. Okey. Okey, kaki angkat, tangan seperti pelari. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Okey, baiklah. Begitulah caranya bagaimana lateral walk dilakukan. Sebelum tu, saya akan minta atlet saya untuk bersedia. Boleh? Dan melakukan aktiviti lateral walk. Okey, silakan. Okey, tangan seperti pelari. Okey, langkah kaki. Okey, bagus. Okey, lutut tinggi. Okey, bagus. Teruskan. Okey, bagus. Teruskan. Okey, bagus. Okey, sekarang tukar arah yang bertentangan. Okey. Teruskan. Mula. Okey, bagus.
Okey, teruskan. Okey, bagus. Teruskan. Okey, bagus. Okey, terima kasih. Okey, jadi adik-adik di rumah, begitulah bagaimana caranya aktiviti lateral walk dilakukan. Harap adik di rumah semua dapat ikut dengan teknik yang betul. Okey, baiklah adik-adik di rumah. Tadi kita baru selesai buat lateral walk, posisi berjalan. Pada kali ini, kita akan buat lateral juga tetapi dalam keadaan berlari ataupun kita menambah sedikit kelajuan pada kaki kita. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Okey, memandangkan ini adalah aktiviti yang terakhir, jadi saya nak adik-adik di rumah semua masih lagi fokus dan kekal bersama dengan saya. Okey. Sama juga sisi badan menghadap mini hurdle. Okey. Kemudian kita akan lakukan lateral dengan menambah sikit kelajuan. Okey. Okey, boleh nampak? Saya akan ulang lagi sekali. Okey, saya akan ulang lagi sekali tetapi dalam arah yang bertentangan. Okey. Okey, jadi seperti biasa sebelum kita pergi aktiviti seterusnya, saya ingin menjemput atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti lateral run. Okey, bersedia, tangan seperti pelari. Okey, ready. 2 tapak di dalam dan seterusnya bersambung. Okey, boleh? Boleh. Okey, go. Okey, bagus. Teruskan. Okey, bagus. Okey, cuba kawal pergerakannya. Kawal sikit pergerakan. Okey, bertentangan. Okey, good. Okey, bagus. Okey, cantik. Okey, terima kasih. Okey, jadi adik-adik di rumah, coach harap dapat tengok teknik yang betul supaya adik-adik semua dapat mengelakkan dari berlaku kecederaan dekat rumah. Okey, jadi itu sahaja untuk aktiviti pada episod kali ini, aktiviti 4. Tapi jangan pergi mana-mana dulu sebab kita masih ada lagi aktiviti untuk menyejukkan badan. Ramai adik-adik yang komplain cakap, bukan dia tak nak buat coach punya exercise ni, bukan tak nak siapkan semua aktiviti, tapi sebab stamina tak cukup. Buat separuh jalan dah termengah-mengah. Jadi hari ni Mara nak kongsikan 3 tips untuk kita improve kita punya stamina. Jadi untuk trivia kita hari ni adalah 3 tips untuk improvekan stamina. Yang pertama, selalukan buat aktiviti kardio dan senam aerobik seperti jogging, seperti zumba. Janji senaman ni buatkan pada jangka masa yang panjang. Yang kedua, kawal permakanan. Kita kena makan makanan yang berkhasiat, yang sihat seperti sayur, buah dan janganlah nak asyik makan makanan yang berlemak, okey? Dan yang ketiga, terakhir, banyakkan minum air. Merasa ramai adik-adik yang terlupa nak minum air. Buat aktiviti ni dah seronok kan, lupa nak minum air. Jadi sebelum kita buat exercise, kita minum air. Setengah jalan kita minum air. Dan sebelum kita nak cool down pun minum air dulu. Minum air banyak-banyak supaya badan kita kekal bertenaga. Jadi itu dia 3 tips untuk kekalkan stamina kita. Okey, baiklah adik-adik di rumah semua. Selesai sudah aktiviti utama kita pada hari ini iaitu 4 aktiviti. Sekarang tiba masa untuk kita menyejukkan badan. Supaya apa? Supaya untuk mengelakkan kecederaan. Okey? Dan yang paling penting, kita membuatkan otot-otot kita kembali kepada bentuk asal. Tadi dia dah penat bekerja, otot kita dah penat bekerja. Sekarang kita bantu dia untuk kembali kepada bentuk asal. Okey, untuk aktiviti yang pertama iaitu Cobra Stretch. Okey, cara dia mudah saja. Anda perlu duduk di lantai, luruskan kaki ke belakang. Okey, kemudian tegakkan badan dan pandang ke atas. Okey. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bahagian sisi pula. Okey. Duduk di lantai.
Okey, kemudian pandang ke atas. Okey, tekan bahagian belakang badan. Okey. Okey, jadi seperti biasa, saya minta atlet-atlet saya untuk bersedia dan melakukan aktiviti Cobra Stash. Okey, ready? Okey. Okey. Okey, pastikan badan ni tolak dan merasakan bahagian belakang. Okey, sama. Luruskan bahagian belakang. Dongakkan kepala ke atas. Okey, supaya kita dapat rasa otot di bahagian belakang ni regang. Okey, jadi dalam kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Okey, terima kasih. Okey, adik-adik di rumah, jadi begitulah bagaimana Cobra Stretch dilakukan. Okey, adik-adik di rumah, jangan berhenti dulu sebab coach masih ada satu lagi aktiviti menyejukkan badan untuk ditunjukkan. Okey, aktiviti yang kedua ini diberi nama pretzel stretch. Okey, aktiviti mudah saja. Yang pertama, adik-adik perlu duduk di lantai. Okey. Okey, luruskan kedua-dua kaki. Kemudian lipat satu kaki. Begini. Angkat tangan kanan. Silang dengan lutut. Kemudian pandang ke kiri. Kemudian tukar kaki. Kaki kanan disilangkan. Kemudian tangan kiri silang ke kanan. Kemudian pandang ke kanan. Okey, mudah sahaja aktiviti untuk hari ini. Jadi seperti biasa, saya akan minta bantuan atlet-atlet saya untuk menunjukkan cara membuat pretzel stretch. Okey, bersedia semua? Okey, mulakan dengan kaki kiri atau okey, kiri silangkan. Okey. Kemudian tangan kanan silangkan. Okey, pastikan anda rasa regangan pada bahagian belakang badan. Okey. Sama juga pastikan badan anda tegak dan tangan menolak, siku menolak supaya dapat merasa regangan pada bahagian belakang. Okey. Dalam kiraan 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Okey, bagus semua. Okey, dalam kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, terima kasih semua. Okey, adik-adik di rumah. Jadi begitulah cara bagaimana pretzel stretch dilakukan. Okey, jadi selama ini amat penting supaya adik-adik dapat mengembalikan otot adik-adik kepada bentuk asal. Saya harap aktiviti ini dapat membantu anda dalam proses pemulihan otot-otot anda. Adik-adik, Mara harap adik-adik menggunakan semua teknik-teknik dan tips-tips yang Coach Ajmal dah ajar ni untuk buat senaman dekat rumah. Tapi Coach, apa yang Coach harapkan daripada adik-adik dalam episod kali ini? Okey, harapan saya adalah murid-murid di rumah semua dapat melakukan setiap aktiviti yang saya dah ajar ni dengan teknik ataupun lakuan yang betul. Okey, yang paling penting satu lagi, menjaga aspek keselamatan. Betul, itu yang paling penting. Okey, supaya kalau tak ada berlaku kecederaan, adik-adik boleh lagi mengikuti episod saya yang seterusnya dan boleh meneruskan latihan seperti biasa. Betul. Keselamatan tu sangat penting. Jaga keselamatan, jaga diri kita ni. Okey? Tapi setakat ni je rancangan kita untuk hari ni. Okey. Mesti adik-adik sedih tak dapat jumpa Coach kan? Tapi jangan lupa, esok sebenarnya kita akan bersama Coach Ajmal lagi. Jadi jangan lupa untuk terus bersama Cergas bersama Coach. Practice make perfect. Jumpa esok. Bye!